Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Okay, pada hari ini cikgu nak fokus kepada kata nama khas dan kata nama am. Sebelum kita pergi kata nama am, cikgu nak fokus terlebih dahulu kepada kata nama khas. Okay, kata nama khas ni penting. Ada murid masih keliru. Darjah 1 dah belajar sampai darjah 6, masuk ke sekolah menengah pun masih keliru. Jadi cikgu hari ini cikgu nak terangkan sampai kamu faham. Okey. Okey, kata nama khas ni dia terbahagi kepada 4. Okey, yang pertama, kita ambil dulu manusia. Okey, manusia ni digunakan untuk nama orang. Okey, kalau nama orang dulu pendek je, Ali, Abu dan sebagainya. Okey, cikgu ambil 3 kaum lah. Kaum utama kat Malaysia kita ni, tapi kita ambil nama yang pendek dulu. Contoh nama orang India, Raju, R ni huruf besar. Ahmeng, A ni huruf besar dan M ni huruf besar. Ahmeng. Muhammad Kamarul Arifin, tengok. M K A. Sekarang ni trend orang zaman sekarang nama panjang. Cikgu pernah ada seorang murid tu sampai 5 nama. Dan untuk pengetahuan kamu, rekod dunia diiktirafkan sebagai rekod dunia. Nama unik ialah nama orang yang di negara Eropah, nama dia A sampai Z. ABC satu nama, EFG satu nama, sampai A sampai Z. Nama unik di dunia. Tapi nama unik di Malaysia ada. Nama dia Parit. Sepatut FARID, tapi dia PARIT, Parit kan. Orang dulu ejaan dia tak penting, dia penting bunyi saja. Tapi nama tu dah pelik lah sikit. Setiap nama orang kita mesti tulis dengan huruf besar bagi huruf pertama. Tak kisahlah sampai 5 ke 6 nama, macam Muhammad Kamarul Arifin. Jadi kata nama khas yang pertama manusia. Okey, yang kedua untuk binatang. Okey, digunakan untuk nama haiwan. Okey, nama haiwan contohnya haiwan yang biasa kita pelihara kat rumah, kucing ke, anjing ke, biasanya dia akan bagi nama lah. Contoh kalau kucing-kucing dulu, si tompok, si comel. Okey, nama-nama sekarang ni nama dah pelik-pelik nama kucing, bukan kucing nak glamour kan. Jadi sang pula, sang bedal. Sang bedal ni ialah untuk buaya, dia bedal. Sang harimau. Okey, jadi nama binatang juga perlu ditulis dengan huruf besar bagi huruf yang pertama, si ke, sang ke. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk benda. Benda ni digunakan untuk jenama barang. Setiap barang ni ada nama. Okay. Nama-nama yang popular dari dulu sampai sekarang. Contoh, minuman Milo ni. Memang tak boleh lawan lah. Kalau Milo datang ke sekolah, semua murid nak pergi. Cikgu nak rasa lagi sekali sebab dia sedap. Tak sama dengan Milo yang dapat di restoran ataupun yang terdapat di rumah. Milo, Colgate yang tak ubat gigi daripada dulu sampai sekarang masih popular. Kereta Proton Saga, tengok P dengan S. Kereta pertama Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 1989. Tun Dr. Mahathir merasmikan ketika Perdana Menteri yang keempat. Proton Saga, Proton Wira, Proton Perdana dan sebagainya. Jenama kereta kita gunakan huruf pertama adalah huruf besar. Honda, okay, kereta daripada Jepun. Okay, itu contohlah untuk benda. Dan yang keempat, ni untuk nama tempat. Ini kadang-kadang murid keliru sikit. Digunakan untuk nama tempat. Contoh, ni macam ni biasalah. Contoh, Taiping dekat Perak, Taman Malawati, T dengan M. Zoo negara, nanti kita akan tengok apa perbezaan dia. Zoo ada masa dia jadi kecil, ada masa dia besar. Boleh cikgu gabungkan nanti dengan kata nama am. Contoh, section, S tu kena huruf besar. Section 9, section 19, section 20. Selangor, S huruf besar. Setiap kata nama khas ni dia kena huruf besar. Sebab apa? Contoh, nama Malaysia, M. Malaysia kena huruf besar sebab dalam dunia ni Malaysia ada satu saja. Kalau kamu tengok dalam peta, satu je nama Malaysia. So jadi khas. Kalau yang jadi banyak ni, contoh macam zoo. Nanti contoh zoo. Zoo banyak. Zoo mana? Zoo Taiping ke? Zoo Melaka ke? Zoo negara ke? Okey. Jadi ada 4 tadi. Jadi kita tengok pula yang seterusnya, kata nama am. Kita belajar dulu, nanti kita akan buat perbezaan dia. Okey, kata nama am ni semua ditulis dengan huruf besar. Okey. Semua ditulis dengan huruf kecil. Okey. Sama juga manusia. Dia tadi nama orang, tapi yang ni pakcik. Kenapa dia panggil semua ni huruf kecil? Sebab dia ramai. Pakcik mana? Tengok pakcik tu. Pakcik orang gila tu, pakcik pengemis tu, pakcik orang kaya tu. Pakcik tu ramai. Berjuta pakcik dekat dunia ni. Jadi pakcik ni umum. Tapi kalau ada nama di sini, Pakcik Ali, dia akan jadi huruf besar PC sebab ada nama orang. Mana? Tu Pakcik Ali tu. Kita tahu. Tu dia Pakcik Ali. Tapi kalau pakcik saja umum. Sama juga maklum. Maklum ramai maklum. So maklum kecil. Kecuali maklum Liza, maklum Zahirah.
Z ni akan jadi huruf besar sebab dia nama Zahirah di sini. So kalau maklum saja kecil. Askar, tentera. Okey, itu yang pertama untuk kata nama am. Yang kedua, sama juga yang kedua binatang. Tapi ini terus kucing, buaya, harimau, singa, gajah, semua huruf kecil sebab dia tak ada nama. Gajah-gajah sedang berkeliaran di dalam hutan. So gajah-gajah walaupun ada kata ganda gajah-gajah tapi dia tetap huruf kecil. Okey, C. Benda. Ni benda ni untuk meja, pen, pisau, apa saja dia nama benda. Okey? Bukan je nama. Semua benda kita akan eja dengan huruf kecil sebab dia tak ada nama. Okey? D. Okey, seterusnya D. Nama tempat, contoh bilik guru, taman, zoo. Yang ni cikgu nak fokuskan sini ya. Nama tempat di sini. Contoh, kalau zoo, tengok tadi zoo negara huruf besar. Kalau zoo saja huruf kecil. Pada cuti sekolah, ayah membawa kami melawat ke zoo. Zoo tu huruf kecil. Tapi kalau pada cuti sekolah, ayah membawa kami melawat ke zoo, typing, Z ni akan jadi huruf besar sebab ada typing. Okey, zoo, typing. Atuk saya dimasukkan ke hospital kerana COVID. Hospital tu akan jadi H tu huruf kecil. Tetapi atuk saya dimasukkan ke hospital Tengku Ampuan Rahimah. H ni akan jadi besar. Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Okey, Ampuan A huruf besar, R huruf besar sebab nama khas. Hospital mana? Satu je Tengku Ampuan Rahimah dekat Kelang. Tapi atuk saya dimasuk ke hospital umum. Sama juga, saya setiap hari saya pergi ke sekolah. Sekolah tu huruf kecil sebab sekolah banyak. Dekat Malaysia saja ada 10,000 lebih sekolah. Tapi kalau saya belajar di Sekolah Kebangsaan Beruas Perak contohnya, sekolah S Kebangsaan K B Beruas, akan jadi huruf besar. Okey, jadi di sini ada kesimpulannya. Okey, kesimpulannya kata nama khas dengan kata nama am ni kena faham betul-betul. Dia ada 4 je kita akan guna. Satu untuk manusia, untuk binatang, untuk benda dan untuk tempat. Jadi cikgu harap selepas ini tak kamu keliru lagi ya. Okey, itu saja yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada kamu. Ini sebagai salah satu ulang kaji. Okey, jadi ada masa cuti, ada masa kat rumah ni, bolehlah buka buku, buka internet dan sebagainya. Buat latihan, insya-Allah kamu akan faham. Okey, itu saja. Bye. Jumpa lagi.